Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pelajar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya insya-Allah kita akan bersama dalam sesi ringkasan kitab Al-Kabair kita pada hari ini insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan membincangkan pada dosa yang ke-20. Dosa yang ke-20 iaitulah di bawah tajuk lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dosa yang ke-20, lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya, pada muka surat 116 insya-Allah. Jadi, para pelajar rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, bila kita tengok pada tajuk pun kita dah boleh faham dah. Kita nak bincang tentang apa? Orang lelaki, lahirnya lelaki, tapi membesar kita tengok macam perempuan. Dan orang perempuan yang lahirnya perempuan, tapi bila membesar nampak macam lelaki. Baik, mula-mula kita nak faham apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan perubahan ni. Laki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Iaitulah apabila seseorang itu melakukan satu sifat ataupun satu perbuatan yang berlawanan dengan jantina asal. Besar, kecil dia lelaki, kita pun tahu keadaan fizikal dia lelaki. Tapi bila besar ni, kadang-kadang tengok tak nampak langsung kelelakian dia. Dengan wajah dia, dengan rambut dia, dengan sifat tubuh badan dia apa semua. Kadang-kadang kalau orang tak tahu, orang akan nampak dia ni memang sebiji perempuan. Dan ada juga orang perempuan yang berlawanan sifat dia. Lahir sebagai perempuan, tapi bila besar ni, dia berubah. Dengan rambut pendek dia, dengan gaya tubuh badan dia, dengan ada anggota-anggota yang sama sebiji macam lelaki. Cuma bila perhati betul-betul, renung, ataupun bila orang bagi tahu kat kita, barulah kita sedar bahawa itu sebenarnya asal dia itu seorang perempuan. Jadi pada bab lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya ni, hukum dia adalah haram, berdosa besar. Termasuk dalam pembincangan kita lah menggunakan kitab dosa-dosa besar ni, bahkan ianya akan mendapat kutukan di dunia dan juga di akhirat, akan disediakan azab yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil ataupun bukti. Macam mana kalau kita boleh tengok pada muka surat 116 tu, ada beberapa hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keharaman dan betapa teruknya orang yang melakukan dosa menyerupai kaum jantina yang bukan jantina dia. Yang pertama kita tengok hadis Nabi sebut, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa birrijal wa minar rijali bin nisa. Atau kama qala sadaqa Rasulullah, yang bermaksud Allah melaknat akan wanita yang menyerupai lelaki dan begitu juga akan lelaki yang menyerupai perempuan. Yakni wanita yang memakai pakaian, bercakap dan bersikap seperti lelaki dan begitu juga dengan sebaliknya. Yang ni kira hadis ni clear. Kalau kita dah ikuti dosa yang ke-19, saya dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan laknat. Sebab Nabi mulakan hadis ni dengan perkataan la'anallah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat, Allah benci, Allah murka, Allah tarik segala kebaikan, Allah tarik cahaya petunjuk. Bahkan nanti di barzah akan diberikan azab sisaan, di neraka akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tidak akan diberi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebarang belas kasihan. Makna kata satu perkara yang buruk. Bahkan tengok ada 3 hadis lagi bawah tu, semua dimulakan dengan la'anallah, 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 diriwayatkan oleh orang-orang yang berbeza. Nak kata perbuatan yang kita tengok pada dosa yang ke-20 ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis ni, apa lagi yang boleh kita nak bagi tahu bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan, dibenarkan. Tak ada ruang dan tak ada celah sebenarnya. Memang asal dia seseorang tu lelaki membersalah sebagai seorang lelaki. Seorang tu wanita, perempuan membesarlah sebagai seorang wanita, perempuan.
Kita tengok kebelakangan ni ada juga orang yang duk bagi tahu apabila depa ni membuat perubahan jantina dan sebagainya. Bila kita tanya apa sebab dia, antara jawapan depa kata, kami ni sedang, kami ni lelaki, tapi jiwa kami terperangkap dalam tubuh yang salah. Macam-macam alasan yang diberikan untuk nak menghalalkan perbuatan mereka ni. Jadi, kita tengok daripada dalil tadi, maka kita boleh dapat jawapan. Kita rujuk kepada apa yang berlaku di sekeliling kita. Ada banyak contoh yang kita boleh ambil sebenarnya. Antaranya, beberapa orang jutawan sebenarnya. Orang diberikan rezeki dengan cara yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jutawan. Usahawan kosmetik dan sebagainya. Ada beberapa orang, mereka ni merubah jantina mereka. Mereka ni lelaki, tapi mereka sanggup post video mereka berpakaian wanita, bahkan sampai bawa kes pergi ke mahkamah, sampai bawa pergi ke Jabatan Pendaftaran, semata-mata nak membuktikan bahawa mereka itu bukanlah jantina seperti yang asal dilahirkan. Padahal orang tahu, dia ada benda tak boleh sembunyi. Macam orang lelaki misalnya kan, di halkom ni, nak tutup macam mana? Melainkan kalau kita bedah buang. Kalau wanita, kan, dia bila kata dia dah akil baligh, maka buah dada dia akan naik sikit. Nak tutup macam mana? Macam mana nak sembunyi? Dia ada benda yang Allah Ta'ala jadikan khusus untuk lelaki dan khusus untuk wanita. Tapi dengan teknologi moden sekarang ni, dia buat macam-macam. Habiskan duit, bedah sana, bedah sini, tukar tu, tukar ni. Dalam keadaan mereka cuba nak menghalalkan apa yang berada di dalam jiwa-jiwa mereka. Kononnya mereka ni memberontak. Mereka ni bukanlah seperti mana yang asal dilahirkan. Jadi kita tengok dengan keadaan jutawan ni, mereka ni dah jadi public figure. Mereka ada akaun dalam Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ada jutaan followers ataupun pengikut. Benda ni secara tak langsung memberi kesan kepada orang-orang yang jiwa dia macam ni. Walaupun secara muda, baru awal-awal lagi, baru nak bermula. Tapi bila dia ada, dia punya sifu dia ada orang yang boleh dia nak tengok dan sebagainya, maka dia merasakan benda ni tak salah. Sebab apa? Setiap hari dia post video, dia hantar gambar, dia pakai pakaian perempuan dan tu dan sebagainya. Sedangkan mereka tu lelaki. Dan kita jumpa juga bagaimana orang perempuan tapi berperwatakan seperti lelaki. Dengan dia punya cakap kasarnya, perangai ganasnya, dengan gaya rambut ada yang siap buat line lagi. Kita tengok pun kita tak faham. Kita tengok sebenarnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh puak-puak ni. Apa sebenarnya yang berlaku pada diri mereka. Sebab kita kena tengok tuan-tuan. Sikap-sikap yang macam ni, pada zaman sekarang ni, dia ada pula satu-satu puak yang mereka membela nasib ni. Kalau kita sedar, LGBT sekarang ni. Mereka siap ada dengan bendera pelangi mereka. Mereka ada persatuan mereka. Dan mereka ada juga peguam-peguam dan orang-orang yang membela nasib-nasib mereka. Kononnya mereka kata kita kena biarkan orang-orang yang macam ni berada di tengah-tengah masyarakat. Mereka ni tak salah. Mereka ni ada gangguan. Mereka ni tahu apa yang patut untuk mereka lakukan pada diri mereka. Jadi orang duk kacau mereka, orang duk kecam mereka, orang duk kutuk, maki, hina mereka. Maka mereka kata benda ni satu kesalahan. Ya, memang salah. Kita tak menafikan bahawa benda ni melibatkan individu. Dia ada hak asasi untuk dia lakukan tak atas diri dia. Namun kita kena sedar, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan supaya kita menuruti segala apa yang diminta oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sebutlah jauh mana pun hak asasi seseorang itu, kita tetap tertakluk di bawah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata lelaki stay lelaki, perempuan kekal sebagai perempuan. Diciptakan lelaki dan perempuan sebagai satu pasangan. Daripada lelaki dan perempuan itulah akan keluarnya, datangnya, lahirnya zuriat-zuriat yang membentuk keturunan-keturunan manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu sebenarnya bila kita nak join golongan-golongan yang macam ni, sebab ianya akan membawa satu kesan yang buruk dalam kehidupan diri kita, akan membawa satu masalah yang besar apabila kita dibangunkan semula di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan sekarang ni, para pelajar sekalian, adik-adikku yang disayangi dan dirahmati, kalaulah kita berada dalam keadaan sebegini, kita merasakan jiwa kita tu lebih tertarik kepada mempunyai ataupun menjiwai watak jantina yang berlainan, cubalah buang benda ni jauh-jauh. Bukan kata cuba saja, mesti buang. Mesti cari satu jalan, mesti lakukan apa saja yang kita mampu untuk kita menjauhkan benda ni, sebab benda ni kesan dia di dunia dan di akhirat.
Kalau kita tengok apa kesan dia di dunia, antaranya masyarakat, orang sekeliling kita akan hina kita, akan benci kita, tak suka kat kita. Dan kita katakan masyarakat tak boleh terima kita. Memang tak boleh terima. Sebab benda ni bertentangan dengan norma kehidupan. Macam mana lelaki, dia nak duduk dengan lelaki. Dia asal lelaki, dia tukar jadi perempuan, dia berkasih dengan perempuan. Mana boleh benda tu nak bertukar jadi macam tu? Sedangkan dia lelaki, dia mesti kena ada nafsu dengan perempuan. Perempuan mesti bernafsu dengan lelaki. Itu fitrah ciptaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja pada manusia, bahkan binatang pun sama. Dia ada jantan, dia ada betina dia. Jadi bila kita sendiri duk buat benda-benda yang macam ni, sudah pasti kita akan menerima cemuhan daripada masyarakat. Kemudian kehidupan di dunia, kita tak boleh nak bergaul dengan banyak orang. Kita nak bekerja pun jadi susah, kita nak meneruskan kehidupan seperti biasa pun kita mendapat halangan dan sebagainya. Sebab apa? Kita sendiri yang memilih untuk berada pada jalan yang tersebut. Sedangkan Allah sebut dalam surah, di dalam Al-Quran, surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata, kami ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian dah. Ahsani, sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Tetapi ada manusia yang dia pilih untuk dihinakan diri dia, direndahkan diri dia serendah-rendahnya. Sepatutnya sebagai manusia, sama saja. Saya, pelajar-pelajar, semua manusia sama. Kita ada otak, kita diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berfikir, supaya kita memahami, supaya kita mendalami ilmu pengetahuan, dapat mengenali apa yang betul, apa yang salah. Itu antara kesan yang kita akan terima di dunia. Manakala dalam saat kematian kita, sudah pastilah kita akan menerima su'ul khatimah, yakni perakhiran yang buruk. Di mana di barzah nanti, di dalam kubur kita nanti, kita akan menerima azab sisaan daripada Allah. Sedangkan kita masih lagi belum berada di akhirat. Dalam kubur, duk kena pukul, duk kena tumbuk, duk kena pijak, duk kena seksa. Disebabkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok sebuah hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menceritakan dalam satu keadaan yang sepatutnya bila kita dengar hadis ni, kita kena ada rasa satu ketakutan dalam diri kita. Apa Nabi sebut? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, yang maksudnya ada 4 golongan manusia. Mereka berpagi dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berpetang juga dalam kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ada 4 jenis manusia yang siang malam dia Allah marah dia, Allah murka dia, Allah benci, Allah meluat, Allah tak tahu nak tengok kat dia. Walaupun dia hamba Allah, tapi Allah memang tak suka kat dia. Allah tak bagi kat dia kebaikan, Allah timpakan dia keresahan, kesusahan, Allah cabut dia punya kebaikan, rahmat, segala-gala. Allah tak bagi kepada 4 golongan ni. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka berjawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, orang lelaki yang menyerupai diri dengan wanita. First, lelaki yang dia menyerupai wanita. Tak kiralah dari segi perwatakan, dari segi pakaian, dari segi pertuturan, kehidupan seharian. Sama juga. Yang kedua Nabi sebut, orang perempuan yang menyerupai diri dengan lelaki. Bukankah ini satu amaran keras daripada baginda Nabi SAW? Nabi dah pesan siap-siap dah. Jangan buat benda ni. Kalau buat juga siang, malam, pagi, petang, sepanjang waktu kehidupan kita, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlukah kita nak terima benda-benda yang macam tu? Hidupan kita ni memang tak lari daripada kebergantungan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah diajar kepada kita adab-adab dalam kehidupan? Setiap perkara yang kita nak lakukan, sekurang-kurangnya mulakan dengan nama Allah. Nak pergi sekolah bangun pagi, Alhamdulillah, puji Allah. Nak keluar pada rumah, Bismillah, sebut nama Allah. Masuk dalam kelas, Bismillah, sebut nama Allah. Nak mula belajar, Bismillah, sebut nama Allah. Kita diajak daripada kecil supaya tak lari kebergantungan kita kepada Allah. Tiba-tiba bila kita buat benda yang macam ni, kita sendiri keluarkan diri kita daripada dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak jaga kita, siapa yang nak jaga kita? Allah yang tak bimbing kita, siapa yang nak bawa kita ke jalan yang lurus? Sedangkan setiap hari diriku dan pelajar-pelajar, anak-anak sekalian,
tak kurang 17 kali kita merayu ke Allah, wahai Tuhan, tunjukkan kami, letakkan kami di jalan yang lurus, jalan yang engkau redha, jalan yang kami tak buat maksiat, jalan yang kami melakukan amal ibadat. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali setiap hari, paling kurang kita baca Fatihah dalam solat 5 waktu. Kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sendiri yang mengeluarkan diri kita. Dan Nabi sebut yang ketiga dan yang keempat, orang yang mengadakan hubungan seks dengan binatang dan juga lelaki yang menyetubuhi lelaki. Ni juga kira songsang ni. Dia asal dia perempuan, dia asal dia lelaki, dia berubah diri dia jadi perempuan, dia minat kepada lelaki yang lain. Makna kata kalau dia melakukan hubungan seks, dia akan jadi lelaki dengan lelaki. Tak takut ke? Tengok dalam Quran bagaimana Allah Ta'ala sebutkan antara hukuman dunia yang diberikan kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam ketika mana mereka banyak yang melakukan kegiatan homoseksual, yakni perempuan dia suka dengan perempuan, lelaki suka dengan lelaki. Allah sebut dalam ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Maksudnya, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami hujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Bagaimana kaum Nabi Allah Lut alaihi salam dimusnahkan dalam keadaan yang cukup hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diporak-perandakan kampung mereka dengan gempa bumi sehingga kan apa yang berada di atas tanah apabila selesai saja hukuman daripada Allah semuanya tenggelam di bawah tanah dan dihujani pula dengan batu-batu daripada api oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu petunjuk dan tanda daripada Allah kepada kita betapa perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang cukup hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh nampak Al-Quran itu menceritakan kepada kita apa yang telah berlaku. Takkan kita masih lagi nak menurut hawa nafsu kita. Orang yang sebenarnya dia mengatakan siapa dia berubah ni sebenarnya dia tak lebih kepada menurut hawa nafsu dia. Dia tak berpandu kepada agama. Dia tak ikut apa yang disebut dalam Al-Quran. Dia tolak langsung apa yang disebut diajar oleh baginda Nabi SAW. Dan kesan yang besar kalau kita tengok nanti bila kita berada di akhirat. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bagi tahu antara azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang macam ni, antaranya mereka tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak masuk syurga, bahkan mereka tidak akan mencium harumannya, padahal haruman itu tercium dari jarak sekian-sekian. Disebut oleh beberapa orang ulama, jarak bau syurga itu, wanginya syurga itu, ada qaul yang mengatakan boleh dihidu dalam jarak 500 tahun perjalanan. Bukan kata tak boleh masuk syurga, bau syurga pun tak dapat, apatah lagi nak pandang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita sanggup nak bawa diri kita masuk ke dalam neraka Allah. Sudah tentulah bila tak boleh masuk syurga, maka kita akan dibawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut sebelum ni, kita tak mampu nak melawan betapa kerasnya azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita bila diazab dengan api-api, kesakitan yang terlalu yang tak dapat digambarkan bagaimana keadaannya ahli neraka itu. Jadi diriku dan anak-anakku sekalian, para pelajar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai kesimpulan, apa yang boleh kita ambil? Tolonglah kita ikut betul-betul apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nak buat apa pun satu perkara, pastikan benda tu berlandaskan hukum dan undang-undang ketetapan Allah. Kita makhluk Allah, kita ciptaan Allah, maka selayaknya Allah menetapkan hukum dan undang-undang kepada kita. Kalau di sekolah kita ada hukum dan undang-undang,
di rumah pun kita ada hukum dan undang-undang, maka sudah pastilah dalam kehidupan kita juga kita ada hukum dan undang-undang, kerana kita adalah makhluk. Mudah-mudahan dengan kita menuruti hawa nafsu yang betul, kita meletakkan diri kita dalam fitrah yang dibenarkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sentiasa mendapat lindungan dan naungan Allah, kita akan diridai Allah. Mudah-mudahan kita juga akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya ingat cukup setakat tu. Sebarang kesalahan dan kesilapan daripada kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.